Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nolili Nazira binti Abdul Halil ingin membentangkan pembentangan yang bertajuk Peradaban sebelum, semasa dan selepas era Enlightenment di Eropah. Zaman Enlightenment atau zaman pencerahan dikatakan bermula pada 1650 Masihi sehingga 1800 Masihi, di mana semangat kepercayaan dan pegangan manusia pada ketika itu adalah kritikal. Pada zaman ini, para pemikir berusaha untuk melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, contohnya seperti bertolak ansur dan menekankan kebahagiaan individu. Dan pada zaman ini juga lahirnya para pemikir-pemikir yang terkenal seperti Voltaire, Thomas Hobbes dan Rousseau. Zaman pencerahan ini menurut pemikir-pemikir terkenal seperti Immanuel Kant yang mengatakan bahawa zaman pencerahan ini merupakan kemunculan seseorang dari ketidakmatangan yang dipikulnya. Manakala Voltaire pula mengatakan bahawa zaman pencerahan ini merupakan zaman akal. Ada ahli falsafah yang lain seperti David Hume dan David Diderot yang mengatakan bahawa zaman pencerahan ini memainkan peranan yang penting untuk membersihkan minda tahyul di Eropah, iaitu pada zaman pertengahan, dan memberi peluang kepada akal untuk menyelesaikan masalah manusia sejagat. Pada abad itu, ajaran-ajaran yang berkaitan perkara mistik, agama serta gereja dilupakan dan digantikan dengan pemikiran yang berilmiah dan saintifik. Zaman pencerahan di Eropah sering dikaitkan dengan konsep untuk modernisasikan Eropah dalam pelbagai aspek, contohnya aspek ekonomi, politik dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Tam daripada kelas DHF 1B akan membentangkan tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Zaman Enlightenment atau juga dikenali sebagai zaman pencerahan merupakan rentetan daripada zaman sebelumnya, iaitu zaman Renaissance. Pada ketika itu, golongan cendekiawan pada zaman Renaissance telah mempersoalkan tentang kewajaran untuk memperolehi ilmu pengetahuan. Ramai orang barat yang dahulunya telah pergi merantau ke negara-negara maju. Sana mereka telah mempelajari falsafah yang dikemukakan, iaitu termasuklah mempelajari falsafah rasionalisme yang dipopularkan oleh ahli-ahli falsafah Yunani. Setelah kembali ke negara mereka, golongan cendekiawan ini pula cuba untuk memahamkan dan memperbetulkan kehidupan masyarakat di tempat mereka. Akhirnya, falsafah rasionalisme atau rasional ini telah berkembang semasa zaman pencerahan. Pada masa yang sama, muncul beberapa orang pemikir Perancis seperti René Descartes, Charles Montesquieu, Jacques Rousseau, Thomas Hobbes dan John Locke. Kemunculan rasionalisme muncul dan menggantikan agama lalu menjadi tunggak utama mendapatkan ilmu pengetahuan. Manusia juga semakin digalakkan untuk berfikir dan membuat penaklukan secara empirikal dan sistematik. Ahli falsafah sering mempersoalkan tentang ilmu pengetahuan. Segala persoalan ini terdapat dalam cabang falsafah dan dikenali sebagai epistemologi atau teori ilmu pengetahuan. Pada abad yang ke-17, pengaruh yang kuat dalam pembangunan epistemologi datang daripada seorang ahli falsafah Perancis, iaitu René Descartes. Beliau ingin mengetahui sama ada ilmu pengetahuan dapat dipertahankan sekiranya wujud sebarang keraguan. Beliau turut menolak sebarang kepercayaan yang sebelumnya diperolehi melalui deria, dan beliau memberikan alasan bahawa deria adalah sesuatu yang tidak boleh dipercaya. Ahli falsafah Inggeris iaitu John Locke pula menentang konsep rasionalisme. Beliau menegaskan bahawa persepsi deria serta refleksi minda yang terdapat pada setiap tanggapan memberikan kita tentang pengetahuan sama ada yang ada ataupun yang kita tidak boleh ada. Akhir sekali ialah Newton. Newton secara zahirnya ialah Kristian konvensional. Beliau bukanlah ingin melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap Tuhan, kerana sesungguhnya beliau telah mengikut kajian teologi yang besar dan pengikut serta penyokongnya sering menggunakan teori sebagai bukti kejadian alam. Hal ini memperlihatkan bahawa mereka hanya mempercayai sesuatu perkara berdasarkan bukti yang ada. Istilah Newtonian mewakili pemerhatian alam semula jadi sebagai satu sistem sejagat yang boleh dijelaskan daripada hujah matematik. Ramai ahli falsafah telah diilhamkan oleh kaedah dan pencapaian Newton, bukan sahaja dalam pelajaran dunia material, bahkan juga dalam aspek masyarakat dan budaya. Hal ini turut membuktikan bahawa hasil kerja Newton menimbulkan keyakinan besar bahawa misteri-misteri alam boleh didedahkan
dan digunakan untuk faedah manusia. Assalamualaikum Ustaz, saya Azana Murni binti Hamzah ingin membentangkan dari segi aspek kemajuan bidang seni dan seni bina. Bidang seni merupakan cabang pendidikan yang penting pada abad ini. Kesenian ini melambangkan kepada kekuasaan politik, kekuatan ekonomi dan kestabilan masyarakat. Dengan adanya unsur-unsur kesenian, negara akan dianggap maju dan mempunyai ketamadunan tersendiri. Selain itu, dengan adanya kesedaran kesenian ini, gerakan zaman berusaha membangkitkan isu-isu kesenian bagi menguatkan asas pendidikan barat dan menjadikan para intelektual mengenai ilmu pendidikan yang sepatutnya disebarkan bagi membangunkan masyarakat Eropah. Bidang kesenian ini juga menghasilkan sebuah karya, iaitu karya ensiklopedia yang dihasilkan oleh D'Alembert dan Denis Diderot. Karya ini menggariskan semua ajaran dalam bidang seni, bidang sains dan bidang perdagangan. Bidang seni terbahagi kepada dua, iaitu bidang seni liberal dan bidang seni mekanikal. Bidang seni liberal terbentuk melalui pemikiran seperti puisi, muzik, lukisan, arca dan ukiran. Manakala seni mekanikal pula terbentuk melalui ciptaan tangan, iaitu ciptaan tangan pembuat arca dan ahli seni bina. Karya tersebut dihasilkan adalah untuk menarik minat masyarakat, ahli intelektual dan ahli agama. Dengan menarik minat masyarakat tersebut adalah untuk melibatkan secara langsung dalam memajukan bidang seni. Bidang seni yang memperjuangkan pembelajaran secara teknikal dan praktikal. Akhirnya, dengan penghasilan karya ini dapat membawa kepada perkembangan seni secara berperingkat dan mempergiatkan aktiviti kesenian dalam masyarakat. Sepanjang abad ini, banyak perkembangan berlaku kepada seni bina, seni lukisan dan seni hiasan. Dan wujud tema seni baharu seperti seni barokah, seni rokoko, seni romantik, seni gotik dan seni neoklasik. Kesemua tema baru ini digunakan dalam menghasilkan seni. Sepanjang terdapat faktor kemajuan dalam bidang kesenian ialah disebabkan perkembangan teknologi. Dalam seni, pembuatan penting bagi membolehkan ahli seni meningkatkan pengeluaran hasil seni. Contohnya seperti Josiah Wedgwood yang beroleh pendapatan dan kekayaan melalui rekaan tembikan yang menggunakan tema neoklasik yang dihasil di kilang-kilang di Midland. Seorang tokoh pemikir zaman pencerahan dalam menekankan bidang kesenian iaitu Jean-Jacques Rousseau yang menghasilkan karya yang bertajuk Discourse on the Arts and Science pada tahun 1750. Beliau menjelaskan cara perkembangan seni dan sains dalam menyumbangkan kepada kewujudan manusia. Selain itu, tercetusnya apabila beliau membaca satu pertandingan esei yang dikelola oleh Academy of Legion yang dinyatakan persoalan adakah pemulihan seni dan sains membantu dalam membersihkan moral masyarakat. Menurut pandangannya, manusia hakikatnya bagus tetapi dipersongkan oleh sistem sosial yang salah. Jelas dari sini bahawa karya yang dihasilkan membantu dalam membawa kemajuan kepada aspek kesenian untuk membantu masyarakat yang lebih bertamadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Syuhada Sofia daripada kelas DHF 1B. Saya akan membentangkan tentang perkembangan politik. Isi kandungan yang pertama adalah zaman pencerahan adalah zaman yang mana masyarakatnya mula berusaha untuk menentang ketidakadilan yang timbul daripada pihak berkuasa tradisional. Yang kedua, tokoh-tokoh penting dipanggil untuk menentang dengan membuat kempen untuk membebaskan manusia yang berhadapan dengan pengorbanan peribadi, iaitu penjara dan proses buangan. Yang ketiga, manusia sejagat kebanyakannya buta huruf, khususnya di negara Eropah. Mereka dibagikan mengikut agama, bangsa, kelas dan jantina. Seterusnya adalah Revolusi Perancis. Fasa pertama Revolusi Perancis yang pertama menggulingkan pemerintahan lama dan perumusan kepada Declaration of the Rights of Man and the Citizen. Yang kedua, Montesquieu, Voltaire dan Rousseau dan ahli falsafah yang lain tidak pernah menyokong revolusi. Yang ketiga, menentang banyak amalan politik rejim kuno. Yang keempat, undang-undang diwujudkan untuk melindungi individu daripada dianggap sebagai penyalahgunaan dan salah guna kuasa.
Yang kelima, Denis Diderot dan Marquis de Beccaria memberi amaran tentang bahaya yang akan menimpa masyarakat jika pihak berkuasa gagal merebut peluang yang diberikan oleh pemikir zaman pencerahan untuk memperkenalkan pembaharuan. Tujuannya adalah untuk tidak berlaku ketidakadilan. Pada tahun 1690, John Locke telah menerbitkan apa yang akan menjadi salah satu kerja politik yang paling berpengaruh semasa zaman pencerahan. Antaranya ialah Two Treatises of Civil Government, an essay concerning the true, original and extent and end of civil government. Locke telah membentangkan radikal dan kontroversi berkaitan dengan kuasa dan kedudukan politik. Idea Locke, hak semula jadi individu, konteks sosial, kedaulatan, kerajaan dan hak rintangan dilaksanakan pengaruh yang kuat pemikiran politik iaitu zaman pencerahan. Beliau menimbulkan perbahasan ilmiah yang sangat sengit ketika zaman moden. Yang terakhir, The Spirit of Laws, iaitu republikan, monarki dan despotik. Montesquieu menganalisa perbezaan di antara bentuk-bentuk tiga kerajaan. Apa yang dilihat oleh Montesquieu sebagai dominan iaitu virtue, honor, fear untuk setiap keadaan. Beliau mencampurkan komen sejarah, falsafah dan teori politik. Memuji perlembagaan British bagi pemisahan kuasa dan mengembangkan teori beliau bagaimana dengan persekitaran iaitu geografi, adat, sumber dan iklim. Membantu untuk membentuk budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlimita Amran dari kelas DHF 1B ingin membentangkan tajuk kemajuan bidang seni dan seni bina. Yang pertama, kesenian ini merupakan lambang kepada kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi dan kekuatan masyarakat. Yang kedua adalah bidang seni ini terbahagi kepada dua, iaitu seni liberal seperti puisi, muzik, lukisan, arca dan ukiran. Yang ketiga, seni ini berbeza dengan seni mekanikal atau seni pembuatan yang terhasilnya bentuk dengan melalui ciptaan tangan seperti pembuatan arca dan ahli seni bina. Yang keempat, banyak perkembangan berlaku kepada seni lukisan, seni bina dan seni-seni lain serta wujud tema seni seperti baroko, rokoka dan gotik dalam penghasilan seni. Yang kelima, perubahan atau kemajuan dalam bidang kesenian ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perkembangan teknologi. Di samping itu juga, perkembangan teknologi dalam seni pembuatan penting bagi membolehkan ahli seni meningkatkan pengeluaran hasil seni mereka seperti Josiah Woodward yang memperolehi pendapatan yang tinggi. Pada tahun 1712 hingga 1778, Jean-Jacques Rousseau telah menghasilkan karya iaitu Discourse on the Art and Science dan telah menjelaskan tentang perkembangan seni dan sains dalam karya tersebut. Di samping itu juga, karya yang tercetus itu dapat membantu dalam membawa setiap aspek kesenian. Selain itu juga, keunggulan dan kemajuan dan yang digapai dalam bidang seni hasil daripada gerakan yang dilakukan oleh pemikir-pemikir yang hebat. Akhir sekali, zaman pencerahan telah membawa kepada pembentukan masyarakat yang mempunyai cita-cita yang tinggi untuk mencapai tamadun yang gemilang. Kesimpulannya, gerakan zaman pencerahan ini dapat melahirkan masyarakat yang berfikiran terbuka, bertolak ansur, menekankan kebahagiaan individu dan berasaskan undang-undang perlembagaan yang disampaikan oleh golongan intelektual. Golongan intelektual telah menjadi punca utama dalam membentuk masyarakat yang lebih proaktif dan maju dengan kesedaran yang telah diberikan. Kemunculan gerakan ini telah merubah corak politik, ekonomi dan sosial masyarakat negara Eropah. Para pemimpin pada zaman pencerahan ini telah membawa pelbagai idea yang baru yang membantu para intelektual barat untuk menyediakan masyarakat supaya celik minda dan akal. Gerakan ini memainkan peranan yang penting bagi golongan intelektual untuk menangani masalah negara dan masyarakat yang mundur. Golongan intelektual yang selama ini dikongkong oleh ahli-ahli agama atau gereja telah dicorakkan pemikiran mereka
kepada satu transformasi yang dapat mewujudkan negara bangsa yang disegani. Disebabkan kebangkitan para pemikir telah membangkitkan para intelektual barat untuk membangunkan masyarakat, dan rakyat Eropah pula telah bangkit untuk menentang pemerintahan yang sedia ada. Oleh sebab itu, tercetusnya revolusi untuk menentang pemerintahan. Tercetusnya revolusi untuk menentang pemerintahan di Eropah. Dan seperti revolusi-revolusi Perancis dan sebagainya.